Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, pagi ni cikgu nak sambung kelas DDR cikgu untuk murid-murid cikgu yang berada di luar sana. Pada pagi ni cikgu nak berkongsi kaitan dengan pengajaran cikgu dan juga merupakan pembelajaran awak di rumah berkaitan dengan subtopik dalam fizik tingkatan 5 silibus baru KSSM, iaitu perkara 1.2 berkaitan dengan leraian daya. Jadi pastinya pelajar di rumah pernah mendengar permainan tarik upih ni. Pada satu ketika zaman ayah cikgu, atuk cikgu, permainan kanak-kanak pada waktu senggang ketika dahulu. Inilah salah satunya tarik upih yang kita peroleh daripada pokok apa tu? Pokok pinang daripada pokok pinang Jadi inilah satu suasana pada zaman dahulu yang ketika itu kanak-kanak bebas bermain bersama rakan-rakan dengan apa sahaja yang ada di sekeliling mereka Okey, itu telah berlalu beberapa puluh tahun yang dahulu sebelum merdeka lagi telah ada permainan ini. Jadi cikgu teruskan berkaitan dengan subtopik inilah leraian daya. Jadi kalau pelajar nampak dalam gambar raja yang cikgu sertakan di dalam buku teks pada muka surat 13. Okey, jadi kamu nampak fenomena upih yang sedang ditarik ini di mana seorang pelajar ataupun kanak-kanak duduk di atasnya. Okey, apa yang kamu nampak ada satu tindak balas normal dan di bawahnya adalah berat murid ini atau pelajar ini atau kanak-kanak ini, di mana hubungannya sentiasa, kalau kita tengok dia berada dalam keadaan seimbang seperti ini, maksudnya R normal sama dengan ataupun R tolak W sama dengan sifar lah. Okay, nanti cikgu akan cerita ulas lebih lanjut lah. Tetapi ada satu daya yang menyebabkan upih ni bergerak ke hadapan. Ada satu daya yang ditarik supaya upih ni bergerak ke hadapan. So ini kita panggil daya tarikan. Dan di belakangnya daya yang sentiasa menentang arah pergerakan yang semua pelajar dah faham, iaitu daya geseran. Okay. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini adalah kita nak leraikan daya tarikan ini kepada dua komponen yang utama lah, iaitu kita nak cerita kat sini berkaitan dengan komponen mengufuk. Komponen mengufuk yang lebih sinonim kita kata selari dengan permukaan. Selari dengan permukaan, iaitu sama ada ianya mendatar ataupun bercerun. Dan satu lagi daya ialah komponen yang kita uraikan dalam bentuk menegak ataupun kita boleh gunakan perkataan mencancang. Okey. Mencancang. Okey, biasanya bila lari ini dideraikan, kita panggil ini sebagai komponen Y, dan yang mengufuk ni kita panggil dia sebagai komponen Fx. Okey. Jadi cikgu teruskan kepada asas. Okey. Ini adalah gambar raja yang cikgu nak leraikan nanti, nak tunjuk kepada pelajar bagaimana nak leraikan satu daya yang di situ dilabel sebagai F kepada komponen X dan juga kepada komponen Y. Sebelum itu cikgu nak buat sedikit ulang kaji. Cikgu nak buat ulang kaji berkaitan dengan asas trigonometri lah. Asas trigonometri yang pelajar dah maklum sebenarnya lebih awal daripada cikgu. Yang pertama, kalau berkaitan dengan petua-sin, cos dan juga tangent. Ini akan memudahkan pelajar nanti Jadi cikgu lukis gambar raja seperti di atas, segitiga yang bersudut tegak ni. Segitiga yang bersudut tegak. Cikgu label sudut tegak tu dekat sini, warna apa warna hijau. Okay, tunjukkan kat sini. Bersudut tegak. Okey, dan ini ada sudutnya lah. Tekan theta. Jadi
Betuanya pelajar fahamlah apabila ada simbol 90 darjah ni sudut tepat, ini adalah bahagian yang paling panjang ataupun hipotenus. Cikgu ringkaskan saja. Okey, apabila kita duduk dekat sini, ini mata kamu. Okey, pandang ke depan. Ini kita panggil berhadapan dengan sudut ni atau ni. Kita panggil dia setentang lah. Ni kita panggil setentang. Setentang. Dan sebelah sudut ni kita panggil sebelah lah. Okey, jadi untuk memudahkan cikgu label sudut ini dengan warna katakanlah purple lah. Okey, setentang ni kita ambil yang bahagian panjang ni katakan A. Kemudian setentang ni B dan sebelah ini C. Jadi untuk mencari sin theta, okey, maksudnya apa? B bahagi dengan A. Kalau mencari cos theta, formula yang berkaitan adalah C per A. Manakala akhir sekali, iaitu tan, okey, kita akan ada B per C lah. Okay, ini ulang kaji. Saya rasa pelajar di luar dah faham. Yang paling penting kedudukan sampul darjah dan sudut ni pelajar tahu. Bagi membolehkan pelajar mengenal pasti sisi setentang, sebelah dan juga hipotenus dan seterusnya memudahkan pelajar untuk melakukan leraian daya nanti. Jadi cikgu nak leraikan dulu. Okay, yang pertama, cikgu lukis gambar rajah ini. Seperti di atas lah, satu objek di mana di atas permukaan yang lurus seperti ini yang digerakkan oleh satu daya lah. Dan melibatkan satu sudut lah di sini. Jadi untuk meleraikan, langkah yang pertama adalah murid di luar sana perlu membuat satu garis lurus. Yang pertama selari dengan faksi mengufuk. Okey, senang kita buat fx lah. Untuk faksi x lah. Satu lagi, satu garis yang mencancang atau menegak. Seolah-olah ini untuk faksi y lah. Okey, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah belajar selarikan faksi mencancang atau menegak ini yang di sebelah kiri kamu ni, kita bawa ke sebelah kanan. Kita selarikan. Sifatnya adalah selari. So, dia akan jadi apa? Dia akan membentuk, kalau cikgu selarikan di sini, kalau pelajar boleh nampak, sebenarnya automatik kamu akan nampak terbentuk satu segitiga bersudut tepat, di mana ini adalah komponen daya untuk Fy, dan yang ini automatik menjadi Fx lah. Dah nampak dah sebenarnya. Yang mengufuk itu adalah komponen daya Fx, dan yang mencancang ni, yang selari di sebelah kiri ni, itu adalah untuk komponen mencancang ataupun menegak lah. Jadi senang saja, pelajar dah nampak tadi. Kalau cikgu nak cari komponen daya mengufuk dululah. Itu yang paling penting sebenarnya, mengufuk ataupun komponen daya. Buat je lah. Komponen mengufuk fx, mengufuk. Okey, kita gunakan perkaitan trigonometri tadi. Kalau pelajar nampak, ini adalah sudut, dah ketarakan dengan ni, kita bandingkan dengan formula trigonometri ni, kita akan nampak ini adalah sisi setentang, ini sebelah, ini hipotenus. Maka untuk mencari komponen fx ni mengufuk, yang ini kita akan nampak lah. Kita akan nampak, dan apa yang kamu perlu buat adalah kita leraikan lah.
So, ini adalah F. Okay, ini adalah F. Ini adalah F. Yang ini adalah F. Fx. Jadi, kamu leraikan. Macam ni agak-agak. Untuk menyelesaikan masalah ini. Ikut yang petua yang cikgu cakap. Ya, bagus. So, kita akan nampak lah. Kita ambil katakanlah sin theta dulu. Memanglah untuk fx ni memang sin theta. Untuk fx ni memang, sorry. Kita nak lerai, ff. Fx maksudnya kalau ikut formula yang cikgu tahu tunjuk tadi, itu adalah cos. Kita cari cos theta dulu. Saya tukar pen. Okay. So, cos. Kita cari cos theta sama dengan fx bahagikan dengan f. Kenapa fx? Inilah fx kan. Fx ni kedudukan dengan sudut adalah setentang. Sebab tu dapat cos. Jadi, untuk komponen mengufuk, fx sama dengan f cos theta. Okay, seterusnya untuk komponen mencancang, komponen fy atau cancang lah, cikgu pendekkan saja. Okay, kita akan dapat hubungan sin di situ. Iaitu sin theta sama dengan, kita nampak yang ini iaitu fy lah. So, fy bahagi dengan f. Jadi, komponen mencancang fy sama dengan f sin theta. Okey. Ini bagaimana kita nak leraikan satu daya itu kepada komponen x ataupun komponen y. Ambil masa sedikitlah untuk faham. Yang penting pelajar, yang pertama pelajar mampulah leraikan dulu, wujudkan satu faksi fx yang selari dengan permukaan dan satu lari faksi yang selari dengan komponen mencancang untuk membentuk macam ni, selari. Sebelum ni kamu dah nampak lah sama ada kamu nak guna kaedah segitiga ataupun segi empat selari lah, di mana dua-dua keadaan ini membentuk segi empat tempat yang selari di antara satu sama lain pun boleh juga. Kita teruskan. Okey, dengan contoh satu untuk lebih faham. Okey, kalau kamu nampak yang ini pada muka surat 15, gambar rajah menunjukkan sebuah bongkar kayu sedang ditarik dengan sudut berapa tu? Sudut 30 darjah oleh daya T yang condong pada sudut 30 darjah. Kita tinggal simbol darjah sini. Di atas permukaan mengufuk, jadual menunjukkan magnitud daya yang bertindak ke atas bongkar itu. Okey, kita tengok apa yang dia bagi. Okey, tengok dulu gambar rajah. Kita ada normal sini. Okey, kita ada normal. Kita ada berat di sini, berat bongkar. Kita ada FR iaitu geseran, dan kita ada satu daya lah yang menyebabkan bongkar ini maju ke kanan. Di mana wujudnya daya bersih lah, iaitu daya T tolakkan dengan FR. Hukum Newton kedua ya. Hukum Newton kedua. So, kita tengok apa jadual ataupun maklumat yang ada dalam jadual. Yang pertama, tarikan dah diberi sini 36 Newton, berat 24 Newton. Okey, tindak balas normal 6 Newton. Kemudian daya geseran 20 Newton. Secara logik kita nampak dekat sini lah, tarikan dengan daya geseran ini ada daya paduan sebanyak 16 Newton. Automatik kita faham daya paduannya menyebabkan bongkar ini akan bergerak ke sebelah kanan. Tetapi untuk hubungan daya normal, tindakan normal itu dengan berat. Kita tengok normal dengan berat tu kita tengok nanti. Kalau secara tak langsung tu kita nampak kita tak boleh tolakkan macam tu lah. Sebenarnya kita kena leraikan dulu kepada komponen Y. Barulah kita boleh nampak hubungan komponen Y, komponen berat dan juga tindak balas normal. Jadi yang cikgu nak beritahu, kena faham dekat sini objek ni seimbang pada
kedudukan mencancang lah. Kedudukan yang dia seimbang, maksudnya kamu akan faham nanti akhirnya kita akan dapat sifar. So kita nak kaji dekat sini nanti, not dekat sini, kita nak cari attention atau perhatian, kita nak cari hubungan daya mencancang dengan daya normal dan juga daya satu lagi tadi berat. Jadi apakah berkaitan tiga daya ini dalam kedudukan bongkar seperti di atas? Okey, yang pertama soalannya adalah hitungkan magnitud bagi komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, macam biasa buat dulu. Nak senang lah, kita senang, kita buat gambar rajah berkaitan dengan daya yang terlibat lah. Berkaitan dengan daya yang terlibat. Ini kita nampak sini kita ada T. Dan sini kita ada apa itu? R. Okey, sini kita nak cari hubungan nanti. Ini F, Fy. Sini adalah Fx, di mana sudut yang terlibat adalah 30 darjah. Okey, jadi kalau kita ikut langkah tadi, kita bina satu garis yang selari dengan faksi Y, kita akan dapat sinilah Fy ini automatik menjadi 90 darjah. Okey, untuk komponen T mengufuk. Okey, faham Ini cara bina dia. Untuk komponen mengufuk, untuk gambar rajah tersebut, untuk latihan 1 tadi, iaitu Tx lah. Tx kita akan dapati ianya diberi hubungan cos theta ataupun di sini cos 30 darjah sama dengan Tx bahagikan dengan apa? T lah. Okey, kita patah balik nampak ni. Okey, ini T. Okey, so sini saya buat Fy lah. So sebenarnya ini yang sebelum ini dia sama dengan sini untuk T, Ty. Sini adalah untuk Tx lah. Jadi kita teruskan. Okey, automatik kita dapat apa? Komponen mengufuk Tx sama dengan T cos 30 darjah. Okey, untuk komponen mencancang pula cam. Okey, Ty, T. Okey, kita ada hubungan sin 30 darjah. Okey, so sini Ty, sini bagi dengan T. Kita manipulate formula tersebut. Ty jadi T sin 30 darjah. Okey, selesai untuk soalan yang pertama. Jadi yang kita nampak dekat sini, pergerakan yang akan berlaku automatik adalah untuk mengufuk ini dia akan kesan dia adalah dia akan bergerak ke kanan bergerak ke kanan. Manakala untuk komponen mencancang dia akan keadaan dia akan berada ke atas lah. Itu kesan yang kita nampak daripada gambar rajah dan maklumat Jadi bila kita nampak ni sebenarnya macam mana kita boleh ke kanan ke atas, so kita nak tahu adalah dengan menggantikan lah dengan menggantikan T yang kita nampak tadi dalam jadual
Jadual telah diberi bahawa T sama dengan 36. Jadi 36 cos 30 darjah. Jadi hasilnya adalah 31.18 Newton. Jadi ini yang menyebabkan, nampaklah dia bergerak ke kanan. Kita tukarlah warna pen ni, tak nampak. Untuk yang komponen mencancang, sama juga kita gantikan T dengan 36. Jadi 36 sin 30 darjah. Akhirnya kita dapat 18. 18 Newton. Jadi kita nampaklah fenomenanya akan menyebabkan bergerak ke atas. Dia punya paduan daya itu ke kanan dan juga ke atas. Untuk soalan B. Soalan B dekat sini, soalannya lah tentukan magnitud dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Jadi kita dah nampak tadi komponen ufuk. Komponen ufuk kita dah kira tadi, di mana kesannya adalah objek atau bongkah tadi bergerak ke kanan. Di mana Px yang kita baru kira tadi adalah nilainya 31.8 Newton. Jadi pasangan untuk komponen mengufuk ni adalah daya geseran. Daya geseran yang telah diberi jalan jadual iaitu 20 Newton. Jadi daya paduan ni dalam arti kata lain, daya bersih, daya paduan atau daya bersih yang menggunakan hukum Newton kedua. Kita akan fahamlah macam mana nak cari daya paduan. Senang cerita, daya yang menyebabkan dia bergerak ke kanan. F ni adalah jumlah daya ataupun daya bersih. F adalah daya bersih, maka F ni hasil daripada Px tolakkan dengan Fr. So kita akan dapat 31.8 Newton tolakkan dengan 20 Newton. Jadi bakinya adalah 11.18 Newton. So ini adalah daya paduan untuk komponen mengufuk. Manakala untuk komponen menegak. Untuk komponen menegak ataupun mencancang, komponen tegak. Yang kita nampak tadi bergerak ke atas. Apa yang kita tahu telah kita kira tadi, jelas ini dapat 18 Newton. Kemudian dalam jadual normal, daya tindak balas normal. Macam ni cikgu nak ringkaskan, tindak balas normal iaitu R telah diberi dalam jadual 6 Newton. Dan kita tahu juga tadi cikgu dah cakap, cikgu dah highlight yang kita sebenarnya nak lihat apakah yang hubungan komponen daya mencancang atau tegak ni, iaitu komponen Ty, komponen daya tindak balas normal dan juga berat. Jadi paduan daya, jadi paduan daya dalam kes komponen menegak ini adalah berdasarkan konsep ni juga, berdasarkan hukum Newton kedua, sepatutnya kita dapat inilah yang kita fahamlah, Ty tolakkan dengan R tadi, tindak balas normal. Kalau ikutkan formula memang tambah lah. Atas ni pun tambah sebenarnya, tapi pergerakan tu bukan ditolak. Kemudian tambahkan dengan W. Tapi cikgu lebih suka fahamkan situasi lah. Jadi kita akan nampak lah 18 yang kita kira tadi
normal selari iaitu 6 Newton, tetapi berat kita akan nampaklah sebenarnya. Kita berdasarkan magnitude. Sebab ini daya adalah vektor. Maksudnya macam ni. Okey, kalau cikgu bagi gambaran, sini adalah TY dan juga R, di bawah adalah W. Sebab tu dapat positif ataupun negatif. Jadi hasilnya adalah 0 Newton. Seimbang. Seimbang. Bongkar tu menggelunsur ke kanan. Dan kedudukan bongkar itu seimbang, iaitu 3 tergelincir daripada landasan. Jadi kita dapat simpulkan daya paduan ke atas bongkar itu hanyalah 11.18 Newton ke arah kanan disebabkan komponen tegaknya adalah sifar. Okey, harap belajar fahamlah yang ni. Contoh yang menarik untuk kamu fahamkan. Okey, seterusnya untuk C terlepas cikgu. C. Berapakah pecutan bongkar itu jika jisimnya adalah 2.4? Okey, daya paduan berdasarkan hukum Newton kedua, M sama dengan MA sedikit ulang kaji. F adalah daya bersih. Km adalah jumlah jisim. Dan sudah pasti A ni yang kita nak cari, iaitu pecutan. Jadi berdasarkan pengiraan kita pada soalan A dan soalan B, kita dah dapatlah maklumat ini. Okey, daya paduan tadi, daya paduan yang kita telah dapat tadi adalah sebanyak 11.18 Newton ke kanan tadi. Jisim bongkar bersamaan dengan 2.4 kilogram. Jadi kita kena tukarlah. Kat sini apa? Tukar. Bukan. Kita nak cari pecutan. So kita gunakan formula ni saja. So akhirnya kita manipulasi formula ni. Kita manipulate formula hukum Newton kedua ini. Dia akan dapat pecutan yang kita nak cari. Okey, A sama dengan F per M. Jadi 11.18 Newton. Okey, bahagikan dengan jisim 2.4 kilogram. Okey, kita akan dapat 4.66 meter per second. Okey, untuk pecutan unitnya adalah meter per second. Tapi berdasarkan formula kita akan dapati ianya adalah setara dengan apa dia belajar? Ya, bagus. Newton per kilogram. Ni unit yang setara lah, meter per second dengan Newton kilogram. Newton per kilogram ni setara. Unit yang setara. Okay, kita lanjutkan dengan soalan atau contoh yang kedua dalam teks ke surat 16. Agak bagus juga contoh ni. Okey, kita fahamkan dulu gambar rajah. Okey, yang diberi satu daya normal 12 Newton yang bongkar. Bongkar ni apa dia kata? Menuruni. Ya, bongkar ni akan menuruni. Akan menuruni cerun inilah dengan satah condong yang licin. Itu tanpa geseran. Licin ni maksudnya tanpa geseran. Soalan atau tugasan yang pertama adalah lakar komponen berat bongkar yang selari dengan hubungan condong dan komponen berat langkah serenjan dengan satah condong itu. Okey, ni kita kena buat seperti yang pertama tadilah. Soalan yang pertama kita kena labelkan apa yang terdapat pada gambar rajah. Kita cuba buat kat sini. Boleh tak? Ataupun kita tukar sebelah. Ada ruangan kosong. Cikgu lukis semula. Okey, cikgu lukis satu satah condong. Okey, dengan bongkar
sebuah bongkah di sini. Okey. Dengan daya-daya yang terlibat, sedia ada yang telah diberi, iaitu kita ada satu tindak balas normal, iaitu R sama dengan 12 Newton. Dan satu kita selarikan ke bawah sini. Ni yang saya katalah, yang ni normal ni, kalau cikgu teruskan, untuk lebih nampak lah sebenarnya, cikgu nak gunakan warna ni lah. Saya selalu bercakap, teruskan saja ke bawah. Teruskan ke bawah. Ini menunjukkan 90 darjah lah. Dan kita akan dapat sini untuk komponen berat. Komponen berat yang fokus kepada paksi komponen Y. Komponen Y, dan secara terlangsung sebenarnya apa yang pelajar lupa, kita ada satu daya yang memang sentiasa ke bawah. Arah gerakannya memang sentiasa ke bawah. Yang ini. Ini terus ke bawah. Itu berat. Iaitu berat. W sama dengan mg lah. Dan di situ dilakarkan sudut. Sini adalah 60 darjah. Dan ini adalah gelongsoran bongkah tadi yang menuruni permukaan licin lah. Iaitu Wx. Inilah yang terlibat, ataupun soalan yang pertama tu dia minta kita melakarkan komponen-komponen yang terlibat di dalam soalan tadi. Itulah jawapannya. Seterusnya kita nak selesaikan daya paduan yang bertindak ke atas bongkah. Jadi saya suka buat macam ni sebenarnya. Untuk memudahkan pelajar, saya suka tukar gambar rajah ini kepada segitiga lah. Saya akan ambil saya biasanya bermula dengan daya yang ke bawah ni. Sentiasa ke bawah, tegak ke bawah, iaitu W sama dengan mg ni. Kemudian saya ambil komponen yang selari dengan permukaan yang licin itu, iaitu Wx. Kemudian yang normal itu. Okey, kalau R ni ke atas, Wy ni ke bawah. Jadi apa yang kita nampak dekat sini, automatik kita nampak satu putaran. Putaran arah. Putaran arah untuk macam vektor lah. Macam vektor. Sudutnya ke sini. Kalau sini 60 darjah, maka sini adalah 30 darjah. Tengok kat sini, kalau sini 60 darjah, kat sini bakinya ada 30 darjah. Sini adalah 90 darjah, ni bakilah sebanyak 60. Okey. Itu gambar rajah yang kita boleh bina untuk menyelesaikan soalan ini. Jadi seterusnya kita pergi pada soalan B. Okey, tak apa, kita boleh buat kat sini. Okey, B. Ini soalan A. Okey, kita nak cari komponen untuk mengufuk terlebih dahulu. Itu W. Salah. Okey, berdasarkan sini kita akan nampak ini sudut dia. Okey, sudut yang ada sini W. Kita boleh guna apa? Betul, kita akan nampak hubungannya adalah sin. Bagus. Sin dia kita akan nampak dekat sini, maka kita terus ganti 24 sin 60. Adalah cikgu terus sajalah sebab kemudian nampak tadi macam mana nak cari hubungan itu. So jawapannya 20.78 Newton. Okey. Ni 24 lah tadi. Mana 24 tu? Ya, bagus ini. 24
24 tukar warna biar kamu nampak lah kat mana duduknya abad 24 itu W sama dengan 24 Newton. Nah, hasil daripada 2.4 kalikan dengan 10 dapatlah 24. Nampaklah sini. Yang ni sudut. Okey, ini hubungan je WS dengan W ni adalah sin lah. Jadi sin 60 darjah bersamaan dengan WX bagikan dengan W. Tu yang kita dapat 24 sin 60 darjah. Jelas kat situ. Okay, untuk WY, komponen apa ini? Komponen tegak atau cancang. Tegak ataupun cancang. Sama juga opposite. Kalau yang ini adalah sin, automatik. Yang untuk komponen Y itu adalah cos. Macam itulah salah satu biasa begitu. Jadi WY sama dengan 24 cos 60 darjah. Akhirnya kita akan dapat 12 Newton. Okay, selesai. Jadi daya paduan untuk komponen serenjang. Ini untuk komponen X. Dan juga komponen Y yang kita telah selesai kira. So kita nak lihat untuk B ni. Okay, macam mana hubungan dengan komponen Y. Sebab komponen Y itu ada satu daya normal lagi yang kita seperti soalan sebelum inilah. So daya paduan yang serenjang. Daya paduan serenjang. Okay. Kita akan dapati tadi yang baru kita kira adalah 12 Newton. Iaitu ke atas. Yang satu lagi yang dalam dalam gambar rajah tadi telah dilabelkan dengan 12 Newton untuk tindak balas normal. Tindak balas normal. Yang gambar rajah tadi tu. Kalau kamu perasan dalam buku teks tu, dia telah tunjuk bahawa tindak balas normal bersamaan dengan 12 Newton. Yang kita kira tadi, 12 Newton ni adalah satu daya tindak balas apabila satu bongkar ni menurun-cerun, kita akan dapati satu daya yang serenjang. So, berlawanan dengan, bukan berlawanan, maksudnya dia opposite. Satu mencancang, satu mengufur. So, kita tolakkan. So, kita akan dapat di sini 0 Newton. Apa maksudnya? Jasad ni akan kekal pada permukaan janjal licin dan mengelongsor ke bawah. Jadi, daya paduan kekal. Daya paduan kekal lah. Daya paduan bongkar 20.78 Newton. Yang itu yang menuruni cerun ataupun senang selalunya soalan dia akan kata selari. Selari dengan permukaan. Licin tadi. Itu bebas geseran. Okay, untuk soalan C pula daya paduan. Kita nak kira daya paduan. Okay. F sama dengan dah kira tadi 20.78 Newton. Okay, gisim yang diberi bersamaan dengan 2.4 kilogram. Okay, gunakan hukum Newton yang kedua. F sama dengan MA. Jadi percutan manipulasi formula tersebut. Okay, 20.78 bahagikan dengan 2.4. Hasilnya adalah 8.66 meter per second. Okay, selesai. Selesai untuk latihan hari inilah. Dan pengajaran cikgu pada hari ini berhubung dengan bagaimana nak meleraikan satu daya di atas permukaan landasan sama ada terdapat geseran atau licin yang sekaligus lah atau sekali langsung memberi kefahaman kamu berkaitan dengan objektif kita berkaitan dengan subtopik 1.2 leraian daya
di mana kita perlu meleraikan komponen daya itu kepada komponen X dan juga komponen Y lah. Jadi tugasan kamu di rumah cuba kamu jawab latihan dalam buku teks itu muka surat 17, praktis formatif 1.2 untuk soalan 1 dan juga soalan 2 A dan juga B, kemudian hantar kepada cikgu. Okey, sekian sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.